Yes, Mike, dengar ke? Dengar. Warga Dewan yang mulia, status quo semasa menunjukkan semasa Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang dilaksanakan, atlet Paralimpik kita berjaya meraih 3 pingat emas dan 2 pingat perak daripada sukan powerlifting, olahraga, badminton dan bongsia warga Dewan yang bersidang. Dan perkara ini menunjukkan apa? Menunjukkan kejayaan Paralimpik yang semakin meningkat. Tapi kita tidak boleh nafikan ada masalah pembangunan atlet dan masalah fasiliti kemudahan sukan yang berlaku. Oleh itu, gagasan usul pada hari ini berbunyi, sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, izinkan saya untuk mendefinisikan frasa usul perdebatan. Frasa pertama, sukan Paralimpik. Menurut The Evolution of the Paralympic Movement dengan izin Tuan Dipertua, sukan Paralimpik merujuk kepada sukan Paralimpik adalah acara sukan antarabangsa yang utama yang melibatkan atlet dengan pelbagai kecacatan fizikal dan intelektual termasuk kecacatan mobiliti, amputasi, kebutaan dan cerebral palsy dengan izin Tuan Dipertua. Apakah ciri-ciri eksklusif sukan Paralimpik ini? Pertama, ianya meraihkan kesemua atlet yang kekurangan upaya, dan yang kedua, untuk pengetahuan anda bahawa sukan Paralimpik ini mempunyai fasiliti yang tertentu bagi kemudahan mereka menjalani latihan. Selesai frasa pertama, kita beralih kepada frasa kedua. Sudah tiba masanya. Secara literalnya, frasa ini menunjukkan kita kepada keadaan sudah mencapai satu tahap untuk dilakukan. Frasa ketiga pula, mengutamakan. Secara literalnya menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, mengutamakan adalah satu keadaan menganggap utama. Oleh itu, bagi mengkonseptualkan Dewan Perdebatan, sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Apakah keadaan mendesak ataupun keperluan untuk kita mengutamakan mereka? Menurut satu kajian, cabaran atlet Paralimpik semasa pandemik oleh Muhammad Sujairi bin Yusof, ada dua masalah utama. Pertama, kurangnya pembangunan kemudahan sukan Paralimpik. Kedua, tekanan ekonomi, tekanan emosi akibat pengurusan latihan yang tidak sesuai warga Dewan Bersidang. Menurut kajian yang sama, jika kedua perkara ini ditinggal berlarutan dan menjadi masalah, akan menjejaskan prestasi atlet untuk acara sukan akan datang warga Dewan yang Bersidang. Apakah pula mekanisme keutamaan di perwakilan kerajaan? Menurut Akta Kurang Upaya 2008 yang bertujuan untuk menjamin hak-hak orang kurang upaya. Jadi, mekanisme kami pada hari ini akan bersandarkan kepada kenyataan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, yang mana kita akan meminda Akta Kurang Upaya 2008 ini bagi mengambil kira dan merapatkan jurang sedia ada berdasarkan peredaran pesat yang dikecapi negara kita ini demi memberi lebih kemudahan dan akses kepada golongan sukan Paralimpik ini warga Dewan yang Bersidang. Di akhirnya apa yang kita ingin nilai adalah kita dapat untuk memperkasakan pembangunan orang upaya di Malaysia dalam bidang sukan selaras dengan komitmen yang dinyatakan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 warga Dewan Bersidang. Rangkuman penefisian di perwakilan kerajaan. Hari ini di perwakilan kerajaan, debat kami akan bergerak begini. Di bawah rasional, keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Ujar pertama, kekurangan pembangunan kemudahan sukan Paralimpik di Malaysia. Ujar kedua, pengurusan atlet Paralimpik yang tidak sistematik. Dan hujah ketiga, memberikan keadilan kepada semua acara sukan negara. Oleh itu, bagi mengikat memorandum persefahaman dengan perwakilan pembangkang, mereka boleh untuk buktikan dua perkara utama. Pertama, nafikan keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Dan yang kedua, tunjukkan bahawa mekanisme tindakan semasa sudah mencukupi untuk meminimumkan masalah yang berlaku. Sebelum saya masuk ujar, saya silakan jika ada. Yang Berhormat, apa masalah-masalah yang berlaku di kalangan atlet Paralimpik Yang Berhormat? Yang Berhormat, saya sudah katakan keperluan kita pada hari ini ada dua. Pertama, apabila pembangunan kemudahan sukan pada hari ini berada pada tahap yang lemah. Yang kedua, berkenaan dengan pengurusan sukan atlet Paralimpik yang tidak sistematik warga Dewan Bersidang. Baiklah, selesai menjawab izin laluan, kita bergerak kepada hujah pertama di bawah perwakilan kerajaan. Hari ini, hujah kami berlandaskan rasional keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Ujar pertama, kekurangan pembangunan kemudahan sukan Paralimpik di Malaysia. Menurut mantan Menteri Belia dan Sukan Negara Datuk Seri Rezal Marikan,
menyatakan bahawa pembangunan fasiliti bagi atlet Paralimpik masih lagi tidak memberangsangkan dan sejajar sebagaimana yang diterima oleh atlet Olimpik negara. Contohnya, seperti pembangunan fasiliti dan kemudahan mesra OKU di Stadium Kompleks Sukan di Johor untuk atlet Paralimpik dan Padang serta memberi peluang atlet para yang tidak lagi beraksi menjadi jurulatih warga dewan yang bersidang. Malah ada berkenaan dengan masalah jurang fasiliti ini sehingga atlet Paralimpik perlu untuk menggunakan kemudahan sukan atlet Olimpik warga dewan bersidang. Masalah kita pada hari ini, menurut Fakulti Kejuruteraan Sukan Universiti Malaya, masalah ini menimbulkan ketidakadilan terhadap atlet tak kala mereka berbeza dengan atlet-atlet normal yang lain yang memerlukan fasiliti yang bersesuaian dengan keadaan fizikal mereka. Maknanya, fasiliti yang khas warga dewan bersidang. Oleh itu, hari ini usaha dalam Dewan Perdebatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan kita adalah untuk meminda Akta Kurang Upaya 2008 ini. Apakah akta ini boleh kita manfaatkan warga dewan sekalian? Adalah untuk menjamin hak-hak hak-hak atlet Paralimpik ini, di mana kita akan merapatkan jurang kemudahan antara mereka, kita akan merapatkan jurang fasiliti dan sebagainya warga dewan yang bersidang. Di akhirnya, saya tidak nafikan kejayaan atlet Paralimpik kita semasa Sukan Paralimpik baru-baru ini, namun kita perlu sedar perkara ini menjejaskan latihan-latihan sukan tak kala menurut The Journal of Parasport. Fasiliti yang sesuai dengan atlet Paralimpik adalah sangat penting untuk menjamin kejayaan atlet Paralimpik warga dewan bersidang. Makna kata, kalau kita laksanakan mekanisme pada hari ini, kita dapat untuk menjamin dua perkara. Pertama, pembangunan kemudahan sukan untuk atlet Paralimpik. Kedua, kita dapat untuk memastikan akses dan menjamin kualiti Paralimpik nanti warga dewan bersidang. Rangkuman dalam hujah ini saya telah tunjukkan kepada anda, di mana hari ini mekanisme kita adalah untuk meminda Akta Orang Kurang Upaya 2008 untuk kita mengecilkan jurang antara sukan, kemudahan sukan dan menyelesaikan masalah berkenaan pembangunan kemudahan sukan yang berlaku warga dewan bersidang. Di akhirnya, selari dengan rasional kami, iaitu keperluan-keperluan untuk kita mengutamakan sukan Paralimpik di Malaysia selaras dengan matlamat Dewan Perdebatan, iaitu memperkasakan pembangunan orang kurang upaya di Malaysia dalam bidang sukan, iaitu yang dinyatakan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk memidas serta menyampaikan hujah bagi pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Boleh dengar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di Perwakilan Pembangkang, delegasi kerajaan serta warga dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdebatan saya hulurkan buat semua. Pada hari ini memegang mandat sebagai Ketua Pembangkang di Perwakilan Pembangkang pada hari ini, menggagaskan satu usul, iaitu usul yang berbunyi sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan Paralimpik, melihatkan kepada pendirian kami iaitu Malaysia tidak pernah membelakangkan atlet Paralimpik. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini kerajaan ada memberikan kami keutamaan di pihak kerajaan. Apa maksud keutamaan di pihak kerajaan? Iaitu dari segi fasiliti kepada Paralimpik. Tapi pada hari ini saya ingin tekankan bahawa sebenarnya sudah lama kita memberikan kemudahan fasiliti kepada atlet Paralimpik ni. Menurut mantan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Barikan juga, beliau menyatakan bahawa mereka sangat berterima kasih kepada FWD Takaful Berhad kerana telah melanjutkan. Apabila meratakan dengan perkataan kerana, maksudnya FWP Takaful ni sudah lama menaja. Mohon untuk duduk. FWP Takaful Berhad, terima kasih kepada FWD Takaful Berhad kerana melanjutkan penajaan berbentuk wang tunai dengan jumlah 5 juta keseluruhan bagi tahun 2020 dan 2021 kepada MSN, termasuk membantu persediaan atlet Paralimpik dari segi kemudahan untuk sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang sudah berlaku pada September lalu. Jadi di sini kita nak menyatakan bahawa tidak pernah sekalipun kerajaan Malaysia membelakangkan
atlet Paralimpik. Tidak kira lah daripada dulu sampai sekarang. Dan kenapa sekarang baru kerajaan mahu memikirkan? Duduk dulu. Kenapa sekarang baru kerajaan ini memikirkan kenapa kita nak utamakan atlet Paralimpik sedangkan kita dah utamakan mereka dari dulu lagi. Jadi di situlah kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan kerana tidak peka dengan kerajaan Malaysia tentang memberikan fasiliti kepada atlet Paralimpik. Jadi selesai sesi pembidasan. Jadi saya pada hari ini akan memberikan kata kunci di perwakilan kerajaan. Satu kata kunci di perwakilan kerajaan, seterusnya menteri kedua akan bangun memberikan satu lagi kata kunci di perwakilan pembangkang, dan duduk beliau bangkit pula yang ketiga akan membidas segala hujah yang diberikan oleh di perwakilan kerajaan. Jadi tanpa membuang masa, saya bergerak kepada hujah saya yang pertama, iaitu pembangunan kemudahan atlet Paralimpik sudah mencukupi. Jadi di sini hadirin sekalian, kita kena lihat bahawa sebenarnya bukan Malaysia tidak cuba untuk membantu atlet Paralimpik dari segi kemudahan, tetapi kita tahu bahawa sebenarnya fasiliti atau kemudahan yang digunakan oleh Paralimpik bukan harga yang mohon untuk duduk. Atlet Paralimpik gunakan pada hari ini bukan murah-murah. Jadi kita lihatkan kepada ekonomi kita di Malaysia sekarang, melihatkan kepada pula situasi yang berlaku di Malaysia dan seluruh negara. Iaitu silakan. Yang berhormat, maksudnya kalau anda nak kata fasiliti ini mahal, anda lebihkan ekonomi keuntungan daripada pembangunan atlet ni ke? Tidak yang berhormat, tidak. Di sini kita nak katakan bahawa yang ekonomi, kita bukan melebihkan kepada ekonomi, tetapi disebabkan kita ada perancangan negara. Kita ada bahagikan untuk sukan, menteri sukan, mereka dapat berapa jumlah duit yang mereka dapat. Kita kena bergantung kepada perancangan pembangunan negara. Kita tak boleh sesuka hati. Kita kata, bidang sukan kita kena bagi lebih. Bidang ekonomi kita kena bagi sikit. Kita tak boleh macam tu yang berhormat. Itulah fungsinya kerajaan, mempunyai kerajaan yang sangat strategik. Jadi di sini saya nak katakan bahawa sebenarnya kerajaan Malaysia tidak pernah melupakan atlet Paralimpik. Hanya disebabkan kekangan dan situasi kerajaan kita sekarang, iaitu kita di dalam situasi pandemik COVID-19 dan meruntuhkan ekonomi kita pada hari ini untuk membantu mereka daripada segi kemudahan. Jadi pada hari ini yang berhormat, kita dapat lihat bahawa mereka tidak pernah dilupakan kerana apabila mereka diberikan duit untuk membantu daripada segi latihan mereka, daripada segi kemudahan mereka sudah diberikan secukupnya. Mereka hanya disebabkan kita tidak boleh menilai negara kita dengan hanya mengatakan ada satu masalah dekat satu sukan ni disebabkan kita tidak boleh beri kemudahan. Kerajaan sudah mencuba sedaya upaya yang berhormat. Jangan katakan kerajaan tidak mencuba. Jadi di sini saya ingin tegaskan kembali bahawasanya mereka ni tidak pernah dilupakan kerana ganjaran yang diberikan pun sama macam atlet-atlet Olimpik yang cukup sifatnya dan tidak dikategorikan daripada segi Paralimpik. Mereka mendapat ganjaran daripada segi syakam. Jika mereka menang dalam sukan-sukan yang mereka sertai, mereka dapat amount yang sama dari segi pingat yang mereka perolehi, iaitu daripada segi jika emas mereka dapat RM1 juta, daripada perak mereka dapat RM300,000, gangsa RM100,000, dan harga dan nilai yang mereka dapat ini sudah meningkat berbanding tahun sebelum ni yang diberikan kepada pemilik pingat emas, iaitu hanya mendapat RM300,000. Jadi di sini kami ingin tegakkan kembali, tidak ada yang menyatakan bahawa kami membelakangkan atlet Paralimpik daripada sedangkan kita sudah lihat perkara ini daripada dulu lagi. Jadi saya pada hari ini ingin menegaskan bahawa
di bawah pendirian kami di perwakilan pembangkang, iaitu Malaysia tidak pernah membelakangkan atlet Paralimpik untuk ditolak dewan. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, usul masih kekal sama, sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baiklah Tuan Yang di-Pertua selaku bunga pertama di perwakilan kerajaan, izinkan saya menjalankan tugas saya yang pertama, yakni menjawab pertikaian sahabat Ketua Pembangkang. Kita lihat pertikaian asas bangkangan mereka. Asas bangkangan mereka, konsep pembangkang pada hari ini apabila mereka mengatakan kita tidak perlu utamakan lagi kerana keadaan sekarang sudah cukup bagus warga dewan sekalian. Makna kata Tuan Yang di-Pertua, kita boleh lihat jikalau benar kita punya keadaan semasa sudah baik, penghujahan anda tidak perlulah menyelesaikan masalah sedia ada. Jika tak perlu sebab dan perkara sudah cukup, kenapa masalah masih lagi berlaku warga dewan? Kerana apa? Maksudnya tidak cukup lagi fasiliti yang telah disediakan. Itu yang pertama. Dan disasarkan atlet Olimpik untuk mendapat fasiliti yang lebih maju dan lebih mahal warga dewan. Kerana apa? Kita masih lagi tidak mencapai perkara ini untuk atlet Paralimpik kita. Itu yang pertama. Kedua, warga dewan sekalian, kalau benarlah kita keadaan masih lagi baik, hari ini kami di perwakilan kerajaan ingin mengambil keadilan untuk di mana dilayan sama taraf antara atlet Paralimpik dan juga atlet normal warga dewan sekalian, dan pembangunan yang adil untuk atlet Olimpik dan Paralimpik ini juga warga dewan sekalian. Itu yang kedua. Kita lihat pula, walaupun mereka ada usaha untuk membangkang kes kami, saya ada beberapa teguran untuk perlu diberikan. Kita lihat hujah pertama mereka yang saya kira cukup simplistik warga dewan sekalian. Hujah pertama mereka menceritakan kepada kita masih lagi tidak melupakan untuk kebajikan atlet ini warga dewan sekalian. Mereka katakan keadaan semasa sudah baik dan masih banyak bantuan dan kemudahan yang disediakan. Tetapi ada isu ekonomi yang menyebabkan kita tidak boleh membantu lagi atlet-atlet ini warga dewan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar ataupun tidak, perkara ini disebabkan masalah ekonomi ini sukalah menyebabkan kita tidak dapat mencapai kapasiti untuk menyamaratakan hak atlet Olimpik dan Paralimpik ini warga dewan sekalian. Itu yang pertama. Kedua pula warga dewan sekalian, kita memerlukan pindaan akta ini disebabkan kenapa? Untuk kita menyelesaikan hak kesamarataan di antara mereka dan juga warga dewan sekalian. Disebabkan masalah ekonomi ini jugalah kita perlukan pindaan akta ini supaya kita boleh menyamaratakan hak itu warga dewan sekalian. Selesai pembidasan konsep dan hujah warga dewan sekalian, kita lihat pula di perwakilan kerajaan yang lebih cakna di dalam Dewan Perdebatan. Hujah kedua kami akan saya ceritakan kepada anda bagaimana dengan masalah kebanyakan tekanan emosi yang dilalui oleh atlet Paralimpik yang tidak dititik beratkan, yang akan menjejaskan potensi kecemerlangan mereka warga dewan yang bersidang. Status quo semasa menunjukkan apabila semangat yang kebanyakan dalam atlet ini kian meredup akibat ketiadaan pertandingan penularan wabak COVID-19. Mereka masih dinasihatkan supaya terus fokus untuk menjalani latihan untuk berhadapan
dengan ujian sebenar yang menanti di Paralimpik Tokyo warga dewan sekalian. Namun, masalah timbul apabila sejak PKP ini berlangsung, bidang sukan terpaksa melakukan jadual latihan yang mengikut SOP yang ketat warga dewan sekalian. Menurut Jurnal Cabaran Atlet Kesan Pandemik COVID-19, Atlet Paralimpik oleh Muhammad Sujairi bin Yusof, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat cabaran yang dihadapi oleh atlet dari aspek latihan dan juga emosi warga dewan yang bersidang. Terdapat 32.3% sebanyak 10 atlet yang menghadapi masalah untuk mengikuti jadual latihan SOP yang ketat warga dewan sekalian. Dan dapatan ini juga menunjukkan mereka mempunyai motivasi yang rendah disebabkan tekanan wabak COVID-19 ini warga dewan sekalian. Dan tahukah anda apabila atlet Paralimpik ini mendapati motivasi yang rendah akan menjejaskan potensi kecemerlangan mereka untuk dalam pelaksanaan atlet Paralimpik dalam Paralimpik Tokyo 2020 warga dewan sekalian. Kerana apa? Saya berikan satu contoh. Apabila menurut jurnal Athlete Mental Health in the Olympic Paralympic Quadrennium, a multi-social consensus statement mengatakan kecenderungan untuk atlet kurang upaya ini untuk menjalankan latihan mereka perlulah dalam keadaan yang kondusif. Kerana apa warga dewan sekalian? Dengan keadaan kondusif ini, kita mampu menjamin kestabilan mereka, emosi mereka dan keselesaan untuk mereka meneruskan latihan mereka secara intensif warga dewan yang bersidang. Sebab itu di perwakilan kerajaan, kami hadir dengan pelaksanaan untuk pindaan kepada Akta Orang Kurang Upaya dan bagi mengambil kira dan merapatkan jurang sedia ada berdasarkan peredaran pesat yang dikecapi oleh negara sekarang. Dan pindaan ini kita boleh memberikan kemudahan yang lebih dan akses kesihatan kepada golongan atlet Paralimpik ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 warga dewan yang bersidang. Namun maka Tuan Yang di-Pertua, dalam kita lihat pula hujah ketiga. Hujah ketiga ini akan saya ceritakan kepada anda impak positif yang kita boleh terima jika kita utamakan sukan Paralimpik yang setara dengan sukan Olimpik warga dewan sekalian. Kita semua tahu ada masalah pembangunan kemudahan sukan dan perkara ini akan mengakibatkan sukan Paralimpik terkebelakang dalam usaha untuk kita memajukan pembangunan sukan. Oleh itu, kami laksanakan mekanisme ini untuk merapatkan jurang yang seperti dinyatakan oleh Menteri KBS untuk kita dapat meminimumkan masalah yang berlaku. Jadi, hal ini jelas membawakan keadaan yang baik. Dan menurut kajian What is Positive Psychology mengatakan apabila sesuatu perkara baik berlaku, dapat kita menarik minat seseorang. Jadi, dengan konteks perdebatan, kita mampu menggalakkan lebih ramai bakal atlet masuk menceburi bidang sukan warga dewan sekalian. Dan secara rangkumannya warga dewan sekalian, telah saya tunjukkan kepada anda, apabila kita mengutamakan sukan Paralimpik ini, kita mampu mencapai keadilan kepada pembinaan pembangunan sukan Paralimpik dan Olimpik selari dengan nasional kami, keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Maka tidak apa saya minta, mohon terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan tadi. Sebelum saya teruskan dengan Timbalan Ketua Pembangkang, saya ingin ingatkan sekali lagi kepada ahli-ahli Dewan untuk selepas ini tukar mod senyap di aplikasi di phone ataupun laptop anda. Baik, saya akan teruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang untuk mengemukakan birasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sidang Dewan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan hujah saya dengan melakukan birasan kepada hujah yang telah dinyatakan oleh barisan pembangkang. Baiklah, pertama sekali, Yang Berhormat menyatakan bahawa tujuan mereka untuk mengutamakan sukan Paralimpik adalah kekurangan pembangunan. Yang Berhormat sendiri kata ingin diutamakan. Tetapi apakah jaminan Yang Berhormat pengutamaan itu
boleh dilaksanakan sekarang. Yang berhormat sendiri mengakui bahawa atlet Paralimpik kita sebelum ini terpaksa berkongsi fasiliti dengan atlet biasa. Jadi kunci perdebatan kita ialah sudah tiba masanya yang berhormat, tetapi tidak ada satu jaminan pun yang dapat saya dengar daripada barisan kerajaan tentang bagaimana mereka dapat pastikan pengutamaan ini dapat dijalankan. Saya andaikan yang berhormat mengatakan sebelum ini ada masalah kewangan. Jadi sekarang kita tak ada masalah kewangan ke yang berhormat? Mohon dijelaskan di barisan kerajaan. Dan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan emosi mereka ini menjunam dan ini adalah kerana tiada pertandingan yang dapat dilakukan ketika PKP dan sebagainya. Yang berhormat, daripada awal tadi yang berhormat pada Ketua Pembangkang memulakan perdebatan dengan mengatakan Sukan Paralimpik kita sudah memenangi 2 pingat emas dan 2 pingat perak. Saya yakin sebenarnya emosi itu biasa dan tidak menjejaskan prestasi mereka. Sabar dulu yang berhormat. Tidak menjejaskan prestasi mereka untuk memberikan yang terbaik buat negara kita. Saya akan jelaskan secara terperinci dalam hujah saya yang pertama. Dalam kata kunci barisan pembangkang, kata kunci yang kedua, bukan saya, iaitu pengutamaan kepada Sukan Paralimpik tidak diperlukan buat masa sekarang. Kenapa yang berhormat? Saya tidak nafikan kerajaan kita ini ada lompong di sana dan di sini, ada kekurangan di mana-mana. Tetapi fikir yang berhormat, untuk masa sekarang, walaupun dengan kekurangan fasiliti dan sebagainya, atlet kita masih mampu mencapai sasaran. Dan lihatlah Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang baru sahaja berakhir baru-baru ini, mereka dapat memberikan yang terbaik walaupun dengan kekurangan fasiliti. Kenapa kami merasakan kekurangan fasiliti ini tidak perlu diutamakan buat masa sekarang yang berhormat sekalian? Kita lihat. Yang berhormat, kerajaan kita ini sekarang berada di dalam posisi yang kita perlu memberikan perhatian kepada perkara yang lain. Dan sebenarnya mereka tidak pernah dibelakangkan. Menurut Menteri Belia dan Sukan, sejak Olimpik 2012, skim hadiah kemenangan sukan atau Syakam ditingkatkan nilainya. Sabar dulu yang berhormat, dengan pemenang pingat emas Olimpik dan Paralimpik yang asalnya RM300,000 dan naik kepada RM1 juta dan ibuhan itu masih kekal sehingga sekarang. Yang berhormat, jika benarlah negara kita ini membelakangkan mereka, tidak memberikan fasiliti ataupun kelebihan yang sepatutnya, mengapakah imbuhan-imbuhan ini ataupun kelebihan-kelebihan ini diberikan kepada mereka? Dan yang berhormat, banyak bermain tentang emosi atlet. Yang berhormat, mana yang berhormat dapat fakta ini yang berhormat? Memanglah mereka berasa sedih ataupun tertekan. Atlet biasa pun seperti itu yang berhormat. Jadi apa kurangnya atlet biasa yang juga terjejas dengan atlet Paralimpik? Malaysia ini melayan atlet Paralimpik dan atlet biasa sama saja yang berhormat. Saya kira pengutamaan tidak diperlukan buat masa sekarang. Jika benarlah pengutamaan ini dilakukan, eloklah negara kita sudah mencapai satu tahap di mana sistem kewangan ataupun ekonomi kita dapat dijalankan dengan stabil. Tetapi pihak kerajaan tidak meletakkan apa-apa penanda aras yang menyatakan bilakah Malaysia sudah bersedia. Mereka hanya mengatakan perlu memperkasakan sukan untuk orang kurang upaya, tetapi tidak memberikan bagaimana. Baiklah. Untuk kata kunci yang berhormat, dipersilakan yang berhormat. Yang berhormat, pertama tadi kata sudah cukup. Tetapi anda sendiri kata ada masalah ekonomi, kita tak boleh bangunkan mereka. Bagaimana tu? Yang berhormat, itulah yang saya nak maksudkan. Memanglah kita memang sudah cukup sebab saya sendiri katakan tadi, atlet kita masih dapat menunjukkan potensi dengan baik. Tetapi jika betullah ini dikatakan ada kekurangan, kenapa sekarang yang berhormat tidak dibuktikan dengan baik oleh pihak kerajaan? Jadi untuk kata kunci yang ketiga daripada barisan pembangkang, kami merasakan lebih baik kita memfokuskan
pelan negara untuk atlet Paralimpik buat masa sekarang. Bagaimana yang berhormat? Baiklah. Sebenarnya atlet Paralimpik kita ini amat disayangi oleh rakyat dan kerajaan sendiri. Sebagai contoh, berdasarkan artikel daripada Metro mengatakan bahawa, sabar dulu yang berhormat, kerajaan Selangor memberikan RM10,000 kepada 2 atlet Paralimpik negara kerana mereka berasal daripada Selangor. Dan saya rasakan untuk kita membuat pembangunan ini tidak perlu buat masa sekarang kerana mereka ini diberikan bimbingan ataupun diberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang cukup. Yang pihak kerajaan sekali lagi gagal untuk menunjukkan secara jelas bahawa mengapakah sekarang, apakah relevannya sekarang. Sedangkan kami sudah menunjukkan bahawa pengutamaan itu tidak perlu kerana prestasi atlet kita masih sama. Bahkan mereka punya prestasi lebih membanggakan daripada atlet biasa sendiri. Kita mendapat 4 pingat yang berhormat. Itu bukan perkara yang biasa yang berhormat. Dan mereka juga amat disanjungi sekarang. Jadi saya daripada barisan pembangkang mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Tanpa membuang masa, Dewan pada sesi kali ini akan diteruskan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Pertama Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya untuk kukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar. Baiklah. Warga Dewan, hari ini berlaku percanggahan di antara Timbalan Ketua Pembangkang dan juga Ketua Pembangkang. Kerana hari ini Timbalan Ketua Pembangkang bertanyakan kepada kita, apakah jaminan jika kita memperbaiki fasiliti ini hadirin dan hadirat sekalian. Dan perkara ini bercanggah dengan Ketua Pembangkang kerana Ketua Pembangkang kata perkara ini sudah cukup hadirin dan hadirat sekalian. Dan apakah pendirian mereka? Saya pun tidak tahu hadirin dan hadirat sekalian. Kita lihat konsep mereka. Hari ini pertikaian agung di meja pembangkang adalah mereka kata berkenaan dengan fasiliti ini sudah lama diberikan hadirin dan hadirat sekalian dan telah memberikan fakta berkenaan dengan mantan Menteri Belia dan Sukan kita telah mengucapkan terima kasih kepada penaja kerana telah menaja untuk fasiliti kita hadirin dan hadirat sekalian. Warga Dewan, sekalipun fakta ini betul hadirin dan hadirat sekalian, mengapa isu berkenaan dengan fasiliti ini masih lagi timbul hadirin dan hadirat sekalian? Kerana menurut Profesor Madya Dr. Selina Ho daripada Universiti Malaya melalui kajiannya pada tahun 2012 telah menekankan kepada kepentingan kesesamaan dan equity di dalam industri sukan kurang upaya dan individu berupaya ini hadirin dan hadirat sekalian. Dan fakta ini telah menerangkan berkenaan bahawa fasiliti kita masih lagi berkurangan dalam untuk sukan orang kurang upaya ini hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, kita lihat Timbalan Ketua Pembangkang. Hari ini beliau tidak menjalankan tugas dengan baik. Kerana apa? Hari ini saya tidak tahu di manakah bahagian bidasan beliau dan juga bahagian penghujahan beliau. Kerana di saat beliau sedang berhujah, tiba-tiba sedang membidas hadirin dan hadirat sekalian berkenaan dengan hujah psikologi kami, warga Dewan sekalian. Tidak boleh begitu. Kerana di saat anda ini berhujah, anda perlu berhenti untuk membuat bidasan hadirin dan hadirat sekalian dan teruskan dengan penghujahan beliau. Tetapi hujah beliau juga mempunyai masalah hadirin dan hadirat sekalian. Kerana hujah beliau adalah sama sahaja dengan hujah Ketua Pembangkang, iaitu berkenaan dengan sistem kewangan Malaysia yang masih lemah disebabkan pandemik COVID-19 ini hadirin dan hadirat sekalian. Nampak tak?
hujah kedua mereka dan hujah pertama mereka masih lagi sama berkenaan dengan ekonomi Malaysia masih lemah. Kita tidak boleh untuk membuat untuk mengutamakan fasiliti orang kurang upaya Paralimpik ni, hadirin dan hadirat sekalian. Dan hari ini hujah-hujah mereka tidak pernah mengaitkan balik dengan matlamat kita, hadirin dan hadirat sekalian, iaitu memperkasakan pembangunan orang kurang upaya di Malaysia dalam bidang sukan selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Hujah-hujah mereka bertentangan dengan matlamat ini. Baiklah, kita lihat pula hujah ketiga mereka berkenaan dengan diberikan bimbingan dengan cukup. Prestasi mereka terus meningkat, hadirin dan hadirat sekalian. Yang berhormat, adakah anda, saya berikan satu analogi. Hari ini anda berbeza dengan orang yang normal, hadirin dan hadirat sekalian, dan anda terpaksa berkongsi fasiliti dengan orang yang normal dan anda nampak mereka berjalan dengan baik, mereka mengayuh dengan baik, tetapi anda sebagai orang kurang upaya anda mengatakan bahawa saya rasa bahawa saya tidak normal, hadirin dan hadirat sekalian. Itulah antara kesan apabila kita kesan psikologi apabila kita tidak melaksanakan fasiliti ini, hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian ketua pembangkang mereka menceritakan bahawa Malaysia tidak pernah membelakangkan atlet Paralimpik apabila beliau mengatakan ada ganjaran mereka yang telah diberikan, hadirin dan hadirat sekalian. Setakat ganjaran, adakah itu telah mencerminkan bahawa Malaysia tidak pernah membelakangkan atlet Paralimpik, hadirin dan hadirat sekalian? Sedangkan dalam struktur latihan mereka juga masih lemah dan juga fasiliti mereka juga lemah, dan ini menunjukkan bahawa itu adalah punca Malaysia ini membelakangkan atlet Paralimpik, hadirin dan hadirat sekalian. Dan berkenaan dengan ganjaran ini tidak pernah ada kaitan pun dengan hujah beliau, iaitu berkenaan dengan fasiliti mahal untuk dibeli, dan kita dalam situasi COVID-19 dan menentukan ekonomi, tiba-tiba kesan beliau adalah ganjaran mereka sama, hadirin dan hadirat sekalian. Kita tinggalkan meja mereka dengan penuh kelompongan, kita lihat meja kami. Hari ini rasio kami iaitu keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Hujah pertama berkenaan dengan kekurangan pembangunan kemudahan sukan Paralimpik di Malaysia. Hujah ini telah menceritakan walaupun fakta yang telah diberikan oleh ketua pembangkang itu wujud, tetapi masih ada lagi isu berkenaan dengan fasiliti ini, hadirin dan hadirat sekalian. Hujah kedua pula berkenaan dengan kepengurusan atlet Paralimpik yang tidak sistematik bila struktur latihan mereka berbeza, hadirin dan hadirat sekalian. Dan hujah ketiga pula iaitu memberikan keadilan kepada acara sukan negara, hadirin dan hadirat sekalian. Justeru ketiga hujah kami telah mencapai matlamat, iaitu memperkasakan pembangunan orang kurang upaya di Malaysia dalam bidang sukan selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Rumusan hari ini cukup mudah apabila kami di perwakilan kerajaan telah mencapai matlamat Dewan Perdebatan, iaitu apabila kita melaksanakan pengurusan atlet Paralimpik yang sistematik ini, apabila kita memperbaiki fasiliti sukan Paralimpik ini, kita dapat mencapai matlamat. Tetapi pembangkang pula, hujah-hujah mereka bertentangan pula dengan matlamat dan mereka membelakangi prestasi Paralimpik ini, hadirin dan hadirat sekalian. Mohon terus pembangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertama atas penjelasan yang diberikan. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Pertama tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Persilakan Yang Berhormat. Bismillah, test mic 1, 2, 3, dengar tak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, Yang Berhormat boleh buka kamera ke? Saya takut nanti dia dekat tengah-tengah. Maaf ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perdebatan saya hulurkan buat semua. Memegang mandat selaku yang ketiga pada hari ini, ada 2 gerak kerja bakal saya lunaskan. Yang pertama adalah saya akan membidas segala penghujahan di perwakilan mereka, dan yang kedua pula saya akan menegakkan semula pendirian di pasukan kami untuk menunjukkan bahawa pada hari ini kami lebih menjawab tuntutan usul perdebatan Dewan Yang Mulia sekalian. Baiklah, kita terus bergerak kepada yang ketiga di perwakilan seberang sana yang ada menyatakan tentang emosi para atlet Paralimpik sekiranya mereka berkongsi fasiliti dengan atlet normal. Yang berhormat, beliau ada menyatakan bahawa mereka akan berasa kecil, tidak normal dan sebagainya. Tetapi yang berhormat, bukan ke mereka sudah menerima kenyataan bahawa mereka ini adalah orang kurang upaya. Bukankah mereka sudah menerima perkara tersebut? Kerana apa? Kerana jika mereka tidak menerima, tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam Paralimpik. Yang berhormat, seterusnya saya bergerak terus kepada yang kedua di seberang sana. Yang kedua ada menyatakan bahawa Paralimpik pada hari ini semakin ke belakang dan mereka tidak mendapat galakan seperti atlet-atlet Olimpik yang biasa. Yang berhormat, sekarang ini di Malaysia kita tidak memilih mana-mana sabar dulu yang buat. Kita tidak memilih mana-mana site dengan izin yang dipertua. Kita memberikan layanan secara sama rata kepada kedua-dua atlet Paralimpik dan juga atlet Olimpik yang berhormat. Baiklah, silakan satu. Ya berhormat, adakah cukup dengan memberikan ganjaran yang sama seperti Olimpik, kita tidak membelakangi atlet Paralimpik ini? Sudah cukuplah yang berhormat. Kenapa bila kita bagi ganjaran yang sama, anda nak mengatakan bahawa kita membelakangi atlet Paralimpik? Bagaimana keadaan membelakangi di pihak anda? Itu pun anda tidak menyatakan kepada kami, yang berhormat. Dan seterusnya, beliau juga ada menyatakan bahawa masalah emosi dalam kalangan atlet Paralimpik, dan beliau juga ada menyatakan bahawa atlet Paralimpik perlu mengikut SOP jika membuat latihan dan sebagainya. Yang berhormat, bukankah semua atlet perlu mengikut SOP dalam keadaan kita dalam pandemik COVID-19? Yang berhormat, tidak kisahlah bahawa mereka atlet Paralimpik ataupun tidak, mereka perlu mengikut SOP yang telah disediakan supaya penularan jangkitan COVID-19 tidak berlaku. Inilah sebabnya wujud SOP, yang berhormat. Bukan untuk merendahkan mereka ataupun nak menjejaskan emosi mereka, yang berhormat. Seterusnya, mengenai kemudahan kondusif. Yang berhormat, kemudahan kondusif sudah ada di negara kita, yang berhormat, terutama sekali di sebelah kompleks pasukan kompleks sukan Kampung Pandan. Di sebelahnya terdapat satu fasiliti Paralimpik yang telah ditubuhkan oleh kerajaan dan beberapa lagi fasiliti yang telah diubah suai oleh kerajaan untuk keselesaan atlet Paralimpik, yang berhormat. Jadi di manakah tiadanya Sabar dulu yang berhormat. Jadi di manakah tiadanya kemudahan kondusif dan di manakah berlakunya ketidakadilan kepada atlet-atlet Paralimpik ni, yang berhormat? Anda kata kita nak merapatkan jurang, tetapi sedangkan sekarang ni jurang tersebut tidak ada pun, kerana kita sendiri sudah sedar bahawa pada masa sekarang rakyat Malaysia tidak memilih mana-mana sama ada atlet Paralimpik maupun atlet Olimpik. Mereka memilih kedua-duanya dan menyokong kedua-dua atlet ini, kedua-dua golongan atlet ini. Silakan satu. Berhormat, 2 perkara. Pertama, apa asas bangkangan anda? Yang kedua, adakah mesej moral anda pada hari ini kita perlu pentingkan keuntungan ekonomi berbanding daripada pembangunan atlet? Yang berhormat, asas bangkangan kami adalah Malaysia tidak pernah membelakangkan atlet Paralimpik. Dan untuk menjawab soalan kedua anda berkenaan dengan ekonomi, sekarang ini kita tahu ekonomi kita tidak mengizinkan untuk melakukan beberapa perubahan terhadap fasiliti-fasiliti yang sedia ada kerana negara kita berada dalam pandemik COVID-19, yang berhormat. Saya harap itu telah menjawab persoalan anda. Dan seterusnya, beliau
yang Timbalan Perdana Menteri juga ada menyatakan bahawa kerisauan kerana ketiadaan pertandingan untuk disertai oleh atlet Paralimpik. Saya akan berikan satu analogi kepada yang berhormat sekalian. Analoginya mudah. Saya sedang berada di dalam tingkatan 5 di sekolah saya dan saya juga risau tentang ada ataupun tidak pertandingan-pertandingan debat yang akan dijalankan kerana ini adalah tahun terakhir saya di sekolah dan saya perlu mendapatkan markah kokoh untuk rekod saya yang berhormat. Jadi ini kerisauan tentang ketiadaan pertandingan dan sebagainya ini adalah biasa. Kerana apa? Sekarang ini kita berada di dalam fasa pandemik dan saya kirakan benda ini adalah benda yang biasa kerana semuanya tidak tentu dalam fasa pandemik sekarang ni yang berhormat. Seterusnya saya terus bergerak kepada yang pertama. Yang pertama ada menyatakan bahawa ada kekurangan pembangunan yang mesra OKU dan ada jurang fasiliti sehingga kita perlu gunakan fasiliti Olimpik yang lain. Yang berhormat, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, kita sudah ada pusat pembangunan sukan Paralimpik yang sudah bernilai 40 juta di sebelah kompleks Kampung Pandan dan kerajaan juga telah dalam usaha untuk membangunkan lagi fasiliti-fasiliti Paralimpik yang lain. Ini sudah jelas untuk menunjukkan bahawa jurang fasiliti dalam keadaan sekarang ini sudah tiada kerana apa? Kerajaan dalam fasa pembangunan untuk mengurangkan jurang-jurang tersebut yang berhormat. Seterusnya, selesai pembidasan, saya akan bergerak terus kepada penegakan semula pendirian di pasukan kami. Yang pertama dan kedua telah menunjukkan mengapa kita tidak perlu mengutamakan sukan Paralimpik dan dalam pendirian kami juga ada menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah membelangkakan atlet Paralimpik. Sekian sahaja daripada saya, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat di atas penjelasan yang diberikan. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penghulungan, Dewan ditangguhkan selama seminit. Seminit anda bermula daripada sekarang. Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul diteruskan dengan sesi penghulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penghulungan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai ke arena penghulungan. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan penghulungan saya dengan mengetengahkan kesalahan yang telah dilakukan oleh barisan kerajaan dan membetulkan apa yang salah di pihak kerajaan. Baiklah, pertama sekali, daripada awal sehinggalah akhir perdebatan, pihak kerajaan berulang-ulang kali mengatakan ingin menambah fasiliti, ingin memindah akta, ingin memperkasakan sukan bagi orang kurang upaya, tetapi malangnya tidak ada satu pun jaminan yang diberikan secara jelas untuk melakukan inisiatif-inisiatif ini. Yang Berhormat tak ada pun mengatakan ingin menggunakan duit kerajaan ke, ingin membuat sumbangan ke. Kami di sini tidak tahu apakah secara spesifik alternatif yang ingin diberikan oleh pihak kerajaan. Dan di sini kami tetap dengan pendirian kami bahawa tidak perlulah kita memberikan pengutamaan kepada atlet Paralimpik kerana
Jika begitu, macam mana dengan atlet normal? Yang berhormat, sedihnya di sini, pihak kerajaan mengatakan atlet Paralimpik ini mempunyai latihan yang tidak kondusif, mempunyai fasiliti yang tidak cukup dan mereka tidak mendapat bimbingan yang baik. Tetapi yang berhormat, tolonglah jawab kenapa mereka lebih dapat memberi pingat berbanding atlet normal. Adakah itu menunjukkan mereka tidak mendapat latihan yang kondusif, yang terbaik? Tidak dijawab oleh pihak kerajaan. Yang berhormat sendiri tak faham apakah usul kita pada hari ini. Sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh bahawa frasa kontroversi ialah sudah tiba masanya, tetapi tidak ada satu pun yang berhormat daripada pihak kerajaan yang mengutarakan frasa ini. Mereka tidak mengatakan kenapa sekarang, kenapa tidak nanti, kenapa tidak sebelum ini. Kami di sini ingin tahu kerana kami pembangkang perlu mendengar apakah yang ingin dilakukan oleh pihak kerajaan. Tetapi malangnya mereka tidak cakna akan perkara itu. Jadi kami berpendapat bahawa jika benarlah pihak kerajaan ingin memberi pengadilan kepada atlet sukan Paralimpik, tidak perlulah dengan cara-cara yang diberikan oleh Yang Berhormat, kerana secara kasarnya plan ataupun perancangan yang dilakukan pihak kerajaan tidak teliti dan tidak dianalisis ataupun dikaji dengan sebetulnya. Tetapi kami di sini tetap dengan pendirian kami bahawa sukan Paralimpik tidak perlu diberikan pengutamaan baik masa sekarang. Dengan itu saya harap pihak kerajaan akan lebih jelas dengan apakah yang ingin dibawa oleh mereka dan cakna akan frasa kontroversi pada masa akan datang. Sekian, saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya saya mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan permuluan. Dipersilakan. Bagi Dewan Yang Mulia, bagi memudahkan sesi penggulungan ini, saya akan berikan kepada anda satu analogi mudah untuk kita merumuskan Dewan Perdebatan, iaitu berkenaan sukan bola tampar yang saya baru sahaja belajar pada pendidikan jasmani Jumaat lalu. Baiklah Tuan Yang Di-Pertua, hari ini servis pertama di perwakilan kerajaan. Konsep kami cukup mudah. Kami melihatkan kepada keperluan-keperluan Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Hujah pertama, kekurangan pembangunan kemudahan sukan Paralimpik di Malaysia. Hujah kedua, pengurusan atlet Paralimpik yang tidak sistematik. Dan hujah ketiga, memberikan keadilan kepada acara sukan negara warga Dewan Bersidang. Yang mana kita tahu, masalah dua utama dalam debat ini adalah pertama, masalah pembangunan kemudahan sukan oleh atlet Paralimpik, dan yang kedua, berkenaan dengan masalah tekanan emosi akibat pengurusan yang tidak sistematik warga Dewan Yang Bersidang. Oleh itu, penghujaan kami telah pun menjawab masalah-masalah ini. Di akhirnya kita mencapai matlamat Dewan Perdebatan, iaitu memperkasakan pembangunan orang kurang upaya di Malaysia dalam bidang sukan selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 20-30 warga Dewan Bersidang. Jaminan mekanisme kami di perwakilan kerajaan. Sebab itu, hari ini kami bersandarkan kepada kenyataan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Datuk Faizal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini, kalau beliau berani memberikan kenyataan tersebut, makna kata mekanisme kami sebenarnya sudah pun diteliti oleh kementerian dan masih lagi relevan warga Dewan Bersidang. Itu yang pertama. Yang kedua pula, pertikaian berkenaan dengan sudah tiba masanya. Pertikaian ini warga Dewan Bersidang, seawal pendefinisian oleh Perdana Menteri sudah kami terangkan bahawa kedua masalah utama dalam Dewan Perdebatan, jika kita biarkan berlarut, di akhirnya akan memberikan impak yang negatif kepada prestasi atlet dan cara mereka bermain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah, inilah sudah tiba masanya untuk kita mengutamakan sukan Paralimpik warga Dewan Bersidang. Baiklah, kita lihat servis konsep di perwakilan kerajaan yang gagal disambut baik oleh perwakilan pembangkang. Hari ini, masalah pembuktian usul mereka. Benarlah kata pepatah Melayu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam samar-samar. Sebab apa? Kita perlu berwaspada dengan apa yang kita utarakan. Hari ini, perwakilan pembangkang ada percanggahan warga Dewan Bersidang.
Hari ini, rasional mereka menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah membelakangkan Sukan Paralimpik. Tetapi yang menjadi percanggahan apabila seawal bangkit Ketua Pembangkang dan Timbalan Ketua Pembangkang, mereka sudah bersetuju ada masalah yang berlaku dalam Sukan Paralimpik ini, warga Dewan sekalian. Maksudnya Malaysia pernah membelakangkan Sukan Paralimpik ini, warga Dewan Persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, percanggahan antara Ketua Pembangkang dan Timbalan Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang kata keadaan semasa sudah baik. Tiba Timbalan Ketua Pembangkang kata bahawa keadaan semasa ini buruk. Tetapi akibat kesempitan ekonomi, kita tidak dapat untuk membangunkan Sukan Paralimpik, warga Dewan Persidangan. Itu masalah pembuktian usul mereka. Masalah hujah pertama mereka pula adalah berkenaan dengan fasiliti, modal dan kesempitan ekonomi, dan hujah kedua pula mereka, warga Dewan Persidangan, sebenarnya bercerita berkenaan bantuan dana yang diberikan oleh kerajaan, warga Dewan Persidangan. Dalam kedua-dua hujah ini, persoalan utama, mesej moral yang mereka bawakan adalah kita perlu mengutamakan ekonomi, tetapi kita perlu mengabaikan pembangunan sukan. Itu yang pertama. Yang kedua, warga Dewan, berkenaan dengan pemberian dana, memang kami tidak nafikan, tapi adakah pemberian dana ini mampu untuk membangunkan sukan? Di perwakilan kerajaan kami katakan tidak. Lagipun warga Dewan, dalam hujah ini mereka lampirkan kepada kita ganjaran. Ganjaran selepas kemenangan adalah untuk pembangunan ataupun aset sesebuah atlet Paralimpik. Maknanya kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudahan yang perlu dibangunkan ini adalah tanggungjawab kerajaan. Sebab itu, anda perlu bezakan antara ganjaran yang diberikan oleh kerajaan dan tanggungjawab mereka, warga Dewan Persidangan. Timbang tarikh Dewan Perdebatan di perwakilan kerajaan, kami lebih menjawab tuntutan usul perdebatan dan mencapai matlamat akhir, tidak seperti perwakilan pembangkang. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Yang Arif, Tuan Yang Dipertua, dengan ini menangguhkan persidangan Dewan kali ini. Sekian, Assalamualaikum. Sorry, YDP kita akan kembali untuk sesi komen dan pengumuman kan? Betul, saya akan, Hakim akan ke breakout room. Okay. Saya akan assign. Alright, okay. Hai. Hakim bunyi dia pun kena rekod ke? Saya tak tahu lah bila nak stop. Saya pause dulu lah. Sebab ada beberapa bidas dan yang saya dengar tu dia seakan-akan tak cukup lah. Dia macam tak cukup. Dia macam ada something wrong. Contoh, dia cakap ada pencagahan dalam pembangkang dan pencagahan tu adalah bila pembangkang pada awalnya katanya kerajaan tidak membelakangkan, tetapi pembangkang setuju bahawa ada masalah. Tapi pada saya ini bukan pencagahan pada saya, sebab dia sedar ada masalah, sebab tu dia tak membelakangkan. Membelakangkan ni maknanya kita tinggalkan dia. Kita tak kisah pasal dia. Tapi kalau dia sedar bila dia sedar ada masalah, maknanya dia nampaklah benda tu, dia tak membelakangkan, dia tak meninggalkan isu tersebut. Jadi mungkin bidasan itu boleh dikemaskan lagi. Dan juga satulah berkenaan dengan penegasan kes semasa pergulungan. Saya faham dari awal, jadi saya tak ada masalah. Tapi kalau ada dalam perdebatan yang bermasalah dari awal tu ada cacar marbanya, mungkin penegasan kes tu boleh dikuatkan lagi semasa pergulungan. Sebab bahagian pergulungan ni adalah bahagian di mana kita memahamkan balik semua orang dalam Dewan. Tak ada orang kacau dan sebagainya. Jadi mungkin boleh perbaiki daripada segi penegasan kes. Kita bukan sekadar cakap kata kunci hujah apa, lepas tu kita terus cakap berjaya sampai matlamat perdebatan. Kita cakap sikit kata kunci hujah apa, hurai sikit je satu ayat, cuba untuk simpulkan dalam satu ayat. Lepas tu hujah kedua apa, simpul dalam satu ayat, lepas tu baru kita rangkumkan. InsyaAllah dia lebih jelas lah kalau kita buat begitu. Kalau kita setakat sebut kata kunci je, mungkin kadang-kadang dia tak
sampai sangat. Jadi daripada itu saya rasa itu je komen saya. Sebab saya berpuas hatilah dengan perjalanan perdebatan hari ini. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih tanya semua. Okey, terima kasih Haris. Untuk pengetahuan, kalau tadi saudara Amirul, brother Amirul adalah pendebat UIA, Haris merupakan pendebat termuka daripada UKM. Betul tak? UKM kan? Gitu. Pendebat UKM tapi tak adalah terkemuka. Mengaku je, tak apa. Okey, baik. Saya Najwa Rosli. Dululah, dah lama dulu adalah pendebat UIA. Sekarang saya adalah pensyarah di Universiti Melaya. Baik, secara keseluruhannya saya berkongsi pendapat lah sama dengan seperti saudara Haris dan juga saudara Amirul sebentar tadi. Cuma sama seperti kedua-dua hakim tadi, saya berpuas hati dengan pusingan pada kali ini sebab ada pertemuan. Itu yang paling penting. Kita tak nak debat ni, debat yang mencapah seorang cakap ayam, seorang cakap itik kan. Okey, jadi itu satu benda yang melegakan saya pada hari ini. Cumanya ini adalah sedikit teguran secara am lah kepada semua apabila tentang celahan juga sama seperti saudara Amirul telah katakan tadi. Cuma saya nak tekankan sebaik-baiknya sebelum terima celahan, habiskan ayat dulu. Jangan biar tergantung. Sebab sayang beberapa kali tadi ketika anda tengah hujahkan poin yang sangat penting dan sangat bagus sebenarnya terhenti sebabkan kerana celahan itu tadi. So habiskan ayat baru terima celahan. Tapi saya fahamlah seperti saudara Amirul kata tadi susah sebab online ni dia interjection tu berlaku begitu kan. Tak apa, cuma lepas ni perkukuhkan. Keduanya dari aspek kes pada hari ini, terima kasih kepada kerajaan yang telah membuka, saya kira pembukaan kes kerajaan hari ini kemas. Cantik. Tetapi jangan dulu. Yasa sabar. Tetapi dia half baked separuh jalan. Sebab apa? Analisa yang dibawakan oleh kerajaan pada hari ini lebih menekankan kepada analisa keperluan. Kenapa kita nak mengutamakan. Dia tak ceritakan dengan baik apakah analisa tindakan yang dia nak buat. Ada, tetapi ia lebih kepada secara tersirat. Contohnya bila dia kata kita ada masalah dari aspek pembangunan fasiliti yang tidak mesra Olimpik. Tapi dia tak cerita macam mana kita nak improve. Adakah kita nak tambahkan peruntukan? Adakah kita nak merombak urus takbir? Adakah kita nak rombak Majlis Paralimpik dan sebagainya? Itu tidak dinyatakan jelas. Kecuali satu poin je yang dia kata tentang pindaan akta. Berhati-hati ketika membawa hujah-hujah berkaitan dengan undang-undang khususnya akta. Okey, sebab ini sayang pembangkang tak gunakan benda ni. Kalau pembangkang bawa lawan benda ni, habis dah kerajaan. Kemas macam mana pun kes dia habis dah. Bila dia katakan kita perlu perkasa melalui akta, apa yang nak diperkasakan? Apa yang kurangnya dalam akta semasa tidak dinyatakan baik daripada Irfan ke, Laila ke, Yasa tidak pernah ceritakan. Dia cuma kata kalau ada satu peruntukan dalam akta ini, dia telah sekurang-kurangnya meminimalkan ataupun menghilangkan jurang antara atlet Paralimpik. Sedangkan kalau tengok akta, dia ada Seksyen 32. Seksyen 32 yang menyatakan bagaimana atlet Paralimpik ni, pembangunan sukan ini perlu mengambil kira atlet-atlet Paralimpik dan sebagainya yang perlu dibangunkan secara holistik, mengambil kira hak inilah atlet Paralimpik. Itu sayang. Kalau itu dibawa tadi memang on case namanya. Okey, cuma di pihak pembangkang pula sayang sebab kebanyakan hujahan balas datang sangat lewat. Sama ada melalui pendebat ketiga ataupun ketika masa penggulungan. Baru keluar senjata tu. So macam alamak. Pada ketika itu dah terlambat. Sayang. Okey. Jadi baik-baik berhati-hati dengan perhujahan tersebut. Okey, kemudian sekejap saya tengok nota saya ya. Okey, ada dan tak saya tidak ada masalah. Saya rasa hari ini dari aspek secara amnya, cara anda berdebat, cara anda sampaikan okey. Alright, cuma sedikit-sedikit tu gugup tu biasa. Okay, kalau boleh dikemaskan lagi struktur tu, itu akan jadi lebih baik. Okay, dari aspek penggulungan,
Okey, cuma berhati-hati. Penggulungan ini adalah satu, kita kata bagi pihak hakim lah, terutamanya mendengar, adalah penentu. Terutamanya kalau persaingan tu adalah dua pasukan yang lebih kurang sama je dia punya taraf persembahan tu. Tahap pembentangan. No. Persembahan lah kita panggil. Tahap pemujahan. Dia sangat krusial yang mana ketika inilah anda perlu mengambil kesempatan ini untuk berjelaskan kepada hakim apa kelemahan pihak lawan dan apa sebenarnya kelebihan di pihak anda. Jangan fokus hanya kepada bidasan semata-mata. Sayang dekat situ. Anda patut tekankan apa kelebihan yang anda ada juga untuk pasukan anda. Okey, so dengan itu kita umumkan dahulu pendebat terbaik bagi pusingan pada hari ini adalah keputusan sebulat suara. Pendebat terbaik bagi pusingan ini adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Irfan. Tahniah. Baik, dengan usul sudah tiba masanya Malaysia mengutamakan sukan Paralimpik. Juri 3-0, margin tipis 4. Dengan ini usul diterima. Kemenangan diberikan kepada kerajaan. So tahniah kepada semua. Selamat maju jaya untuk kita berapa lagi pusukan? 2 2. Okey, masih ada lagi peluang untuk kita. Ya, mara untuk pusingan suku akhir. Okey semua, terima kasih. Okay, tanya semua. Tapi mungkin sikit lah saya tertinggal tadi. Saya suka bila tengok pendebat semua ni dia punya bahasa badan dan dia cantik. Dia senyum. Ada tu saya tengok ketua pembangkang daripada awal sampai ke habis dia senyum je dalam berdebat pun. Mungkin Irfan kot. Irfan lepas ni cuba untuk senyum supaya kita lebih engage lah. Kalau saya sukalah kalau kita engage dengan orang dia macam senyum. Bahasa badan kita cantik tu saya rasa dari segi persembahan tu lebih baik lah. Tak boleh, mahal senyuman Irfan tu. Kan tergoda pula. Okay, tahniah semua. Terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih YDP. Terima kasih Hakim. Terima kasih Simsta. Terima kasih Simsta.